Actually sepanjang saya sebut tadi, semua ni saya tidak langsung quote daripada penulisan orang Islam pun. Orang akan cakap saya bias kan? When you say I'm quoting from Muslim scholars, orang akan cakap saya bias. Okay, fine. I am citing all the works of Jewish scholars, Western scholars. Ada seorang social influencer, nama beliau Hanania Natfali. Dia mendakwa Yahudi lebih lama berada di bumi Palestin, lantas Yahudi lebih berhak untuk menduduki bumi Palestin. Antara hujahnya sebab di sana kononnya ada sebuah perkampungan Yahudi yang bernama Dirul Aziz. Soalan saya kepada Ustaz Said, adakah benar hujah ini dan bolehkah dijadikan hujah ini sebagai satu legitimate argument untuk mendakwa kononnya Palestin adalah bumi dia dan mereka berhak untuk memilikinya walau apa jua cara sekalipun, by hook or by crook? Ustaz Said, silakan. Sebelum kita masuk kenapa isu ataupun menjawab soalan tu, pasal yang influencer tadi tu Hanania Naftali ni, kalau you tengok betul-betul dia punya Instagram dia, kita akan perasan he is a paid influencer by the government of Netanyahu kan. Dia ni memang dibayar lah kan. Jadi level isi-isi dia sebenarnya banyak dalam tu level-level bawang lah kan. Viral first thing later. So do not take seriously apa yang dibawa. Tapi saya tahu apa yang dia paparkan tu memang di amplified lah by social media kan. Dan kita tahu Facebook, Instagram dan sebagainya ni mereka ada leverage kan. Jadi sebab tu kita tengok keluar dekat kita punya timeline kan apa yang dia paparkan tu. Jadi kita tahu bila macam tu level dia, apa yang dia cerita tu is mostly atau saya boleh sebut semuanya biasanya propaganda politik. So sebab tu saya nak explain apa dakwaan dan memang di peringkat global pun taktik Zionis untuk mendapatkan simpati and to play the victim lah pihak dunia ialah dengan menyatakan dakwaan mereka ini berhak terhadap bumi Palestin itu secara sejarahnya. Tetapi isu sebenar sini bukan isu sejarah pun. Isu sebenar sini ialah sebenarnya ini isu politik. Dan lagi menarik, ini isu politik yang merupakan krisis dalam Zionis sendiri. Kalau kita betul-betul study tentang Zionism, kita akan dapati antara perintis-perintis awal Zionis sendiri, mereka debate, bahkan mereka ada khilaf yang besar, mereka bergaduh sesama mereka. Kenapa kita kena ambil alih tanah Palestin yang dah ada penduduk asal Arab di situ? Tidak semua orang, bahkan boleh dikatakan pada awalnya, suara yang nak ambil alih Palestin ialah suara minoriti dalam perkumpulan Zionis dan perkumpulan Yahudi di era tersebut kan. Yang kuat nak ambil alih itu ialah Theodor Herzl yang kemudiannya menjadi bapa gerakan Zionis antarabangsa. Jadi kalau kita tengok Herzl, dia sebenarnya bila dia nak buat negara, dia tak kisah pun negara ni ada asas sejarah atau asas agama pun. Herzl sendiri is a secular man. Dia hanya nak sebuah negara di mana dia kata boleh menyelesaikan persoalan penting bagi orang Yahudi, iaitu di mana kami nak ada negara yang kami boleh tegakkan apa kami nak ikut suka hati kami. Maknanya Yahudi berdaulat ikut dia. Kami tak nak lagi dah assimilate atau tak nak lagi dah menjadi warga di negara-negara lain. Walaupun ketika mereka jadi warga di negara lain, mereka mendapat hak dengan baik kan. Tak kisahlah di Eropah ke di negara Islam dan sebagainya. Tapi Herzl dia nak sebuah negara berdaulat yang orang Yahudi sendiri ada kuasa buat apa yang dia nak. Dan dia sebenarnya Herzl pada awalnya pun tak kisah, pada awal-awal lagi tak kisah di manakah tanah tersebut, asalkan ada negara. So bila dia bentangkan cadangan kepada orang Yahudi, dia kata kita nak ambil alih Palestin. Dan sebab dia kata itulah paling ada reason pun kita nak kaitkan bangsa kita ni ada sikit sejarah. Walaupun kalau tanya dia masa tu, dia sendiri pun tak tahu apa sejarah orang Yahudi di situ. Memang dia dibantah oleh antara tokoh-tokoh Zionis ataupun tokoh Yahudi lain, contohnya Ahad Ha'am. Ahad Ha'am ni salah seorang penulis ataupun tokoh Yahudi di era tu juga. Dia kata apa reason nak cakap macam ni sedangkan orang Yahudi sendiri pun dah tak tahu apa kebudayaan dan sejarah dia. What is the purpose of having a state? Kita tahu identiti kita semula. Maknanya orang Yahudi ketika itu sendiri pun tidak melihat Palestin itu sebagai ada kena-mengena dengan identiti mereka sebagai orang Yahudi. Until later, ketika mereka dah masuk, dah sembelih, slaughter all the Palestinians dan berlakunya Nakbah dan kemudian mendapat mandat daripada UN untuk tubuhkan independent state pada tahun 1948, orang Yahudi sendiri question the government. What are we doing here? Kenapa kita berada di tanah ni? Penat nak kena ambil alih tanah orang lain, kena bergaduh. Why don't we just go somewhere else? Maknanya within the Jewish
community itself dah ada konflik, krisis, tanya kenapa di tanah ini kita kena bersusah payah. Meaning dia orang sendiri tak tahu kenapa kita ambil tanah ni. Jadi ketika itulah kerajaan berfikir, kita kena ada pengisian. Kita mesti ada isikan masyarakat Yahudi kita ni dengan mereka ni cari balik identiti, akar, asal usul diri, jati diri mereka ni. Ini dah berapa puluh tahun lepas imigran dah memenuhi, dah belasah orang Palestin dah ambil tanah semua, baru nak fikir apa sebenarnya jati diri kita dan kenapa ambil tanah ni. Selepas itulah baru mereka ni cuba untuk buat projek-projek arkeologi kononnya, dengan tujuan untuk melihat kesan-kesan sejarah yang berkait dengan bangsa Yahudi di situ. So apa dia punya premis nak kaji sejarah ni? Dia tidak, sebelum tu tak ada orang pernah buat kajian Yahudi dan sejarah di Palestin sebab tak ada keperluan. Jadi dia orang pun ambil lah kitab-kitab dia. Kitab-kitab Torah dia ni, kan? Ataupun kita panggil biblical Torah dia ni, untuk dijadikan sebagai hipotesis ataupun premis untuk dia korek dan cari kaitan. Dan dalam keadaan mereka sendiri tahu, dan bahkan kalau tanya Herzl sendiri, Theodor Herzl yang pengasas Zionism, dia pun tak baca kitab ni, dia pun tak percaya. Dia tahu kitab ini just written by some guy dulu kan. Maknanya it's not the real Torah pun. Kan, dia tahu ini telah ditulis semula oleh rabai-rabai Yahudi pun. Kan, later on kerajaan dia kena banner lah, kita panggil ethos national kan. Maknanya rakyat Yahudi di situ kena ada jiwa dia, jiwa tu kosong. Jadi mereka apa dia buat? Jadi dia cari dalam Taurah kan, kemudian dia cuba kait-kaitkan. So kononnya kata Taurah contohnya di sekian tempat, di situlah letaknya kita punya makam sekian. Maka dia pun akan korek. Dia pun akan korek. Berlalu satu tempoh masa dan ketika itu dah mula banyak dah kononnya dakwaan-dakwaan. Bila dia jumpa satu benda jadi kata, inilah dia yang disebut dalam Torah. Inilah betul menunjukkan bahawa kita ni memang ada di sini beribu-ribu tahun dahulu. Tiba-tiba pada tahun 1999 sekali lagi berlaku gegar konflik dalam masyarakat Yahudi sendiri. Seorang penulis Yahudi bernama Z.F. Herzog pada tahun 1999 menulis satu artikel dalam Akhbar Haaretz dan dipublish. Dia kata what we are doing here, apa yang kita sekarang tengah buat ni, maknanya korek dan cuba kaitkan dengan kewujudan kita dulu beribu-ribu tahun. Ini ialah satu usaha yang sia-sia dan akan membuatkan lama kelamaan kita sendiri akan terkejut dengan apa yang kita akan temui. Sebab apa dia kata this is very wrong. Apa yang akan berlaku ialah mereka akan dapati mereka tidak pernah ada pun di situ. Disokong oleh juga penulis lain. Kalau kita tengok yang lebih moden sikit, penulis bernama Finkelstein dan Silberman, dia pernah menulis satu buku The Bible Unearthed. Dia kata bila you gali dengan menggunakan mitos, dan dia sendiri pun sebut Torah is just a mitos bagi dia. Bila you guna mitos untuk cari fakta, that is very wrong. Meaning you akan very misdirected, misled kan. Bukannya guna fakta kemudian baru kita bina premis, dia sebaliknya, terbalik kan. Dan memang apabila dikaji dan akhirnya dah ramai orang jawab pun, sebenarnya yang lebih lama yang duduk dan membina penempatan, membina bandar, menghidupkan keseluruhan tanah Palestin itu ialah satu bangsa yang awal lagi datang sebelum bangsa Hebrew, iaitu bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan yang duduk di tepi-tepi coastal land, yang kemudian berasimilasi dengan satu lagi bangsa Filistin, dan kemudian mereka ini telah menjadi Arab dengan berlalunya masa, dan mereka ini telah menjadi bangsa Arab Palestin. Mereka ada di sana semenjak 3,500 tahun atau 4,000 atau 5,000 tahun dahulu lagi. Dan dalam tempoh yang panjang tersebut, orang-orang yang berbahasa Hebrew ini, kan, kita nak ukur dia ni orang mana lah. Maknanya kita tengoklah dia cakap bahasa mana. Kalau contoh kita orang Malaysia, you mesti boleh cakap bahasa Malaysia, betul tak? Kan, kalau you orang situ kan, kalau dia cakap bahasa Hebrew, maknanya ada bangsa lain lah. Maknanya itu bangsa yang berbeza daripada bangsa Arab kan. Bangsa Hebrew ini, kalau dalam catatan sejarah, hanya muncul dan membina kingdom mereka selama 4 kurun sahaja, berbanding tadi ribuan tahun bangsa Arab Palestin duduk di situ kan. Maknanya 4 kurun setelah ketika dikatakan zaman Nabi Sulaiman kan, apabila Nabi Sulaiman itu kemuncak kingdom mereka, dan apabila Nabi Sulaiman meninggal, wafat, mereka telah berpecah dan hidup dalam kerajaan-kerajaan yang lemah, sehingga akhirnya mereka sendiri dijajah oleh negara-negara besar lain di sekeliling itu, dan mereka pun lari ataupun assimilate akhirnya. Jadi maknanya hanya 4 kurun, dan hanya 4 kurun itu mereka duduk di kawasan tertentu sahaja, bukan keseluruhan Palestin, di kawasan utara Palestin sahaja. Maknanya hanya 4 kurun berbanding orang Arab Palestin
yang mempunyai sejarah ekologi duduk di situ beribu-ribu tahun. Yang tambah menarik, itu jadi saya dah cerita awal tadi secara politiknya itu sendiri dah satu masalah. Yang kedua dari sudut geografi sejarahnya pun dah bermasalah. Dan yang terakhir, kita lihat ada pengkaji Yahudi sendiri, Arthur Koestler. Dia tulis, dia kata sebenarnya hari ini Yahudi yang duduk ramai-ramai kan di Palestin ke atau di mana-mana seluruh dunia, 80% of the Jews today, dia kata bukan tak ada kena-mengena pun dengan orang Yahudi dulu yang kononnya Yahudi purba tu. Bukan keturunan tu pun. Yahudi yang ada hari ini 80% contemporary Jews ni ialah Yahudi yang asalnya datang daripada bangsa Tatar Turkic, yang duduk di area selatan Rusia, yang memeluk agama Judaism. Maknanya asalnya diorang ni bukan bangsa Yahudi, bukan beragama Yahudi, tapi dia peluk agama Yahudi sekitar tahun 740 sebelum Masihi. Dan apabila mereka kalah, mereka ini bertempiaran lari dan membentuk diaspora Yahudi, dan kebanyakan daripada mereka ini yang kita kenali sebagai Yahudi Ashkenazi. Dan Yahudi Ashkenazi inilah ialah Yahudi yang duduk dalam kawasan Western ketika zaman British tu. Dan kebanyakan Yahudi yang memimpin Zionis itulah daripada Yahudi Ashkenazi. Maknanya tidak ada kena-mengena dari sudut sosiologi dan nasab keturunan pun dengan Yahudi yang merupakan Bani Israel sebenar yang Allah sebut dalam Quran tu. Jadi dengan ini memang terbatallah segala apa sahaja dakwaan.